Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razif. Berita wilayah petang ini dimulakan dengan laporan Hari Penuh Bersejarah Buat Negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memulakan tugas pertama dengan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Istana Negara hari ini. Gambar pertemuan berkenaan dibuat naik dalam catatan di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Sultan Ibrahim melafaz dan menandatangani surat sumpah jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 malam. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia hari ini menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Wilayah Persekutuan. Ucapan itu dizahirkan Seri Paduka Baginda berdua melalui poster yang dimuat naik dalam Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Hari Wilayah Persekutuan disambut pada 1 Februari setiap tahun bagi memperingati pengisytiharan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan sebagai wilayah persekutuan. Semai benih budaya perpaduan dan buang mesej berbaur kebencian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu ia digantikan dengan sikap berkasih sayang dan rahmah antara satu sama lain. Ini selaras konsep Madani yang menyantuni semua dan bermuafakat dalam menjayakan agenda pembangunan di negara ini. Seruan itu bersempena sambutan ulang tahun ke-50 Hari Wilayah Persekutuan. Selain menzahirkan ucapan buat seluruh warga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, Perdana Menteri turut mendoakan wilayah persekutuan terus maju, mampan dan sejahtera. Sementara itu, usaha memperkasa pembangunan pesat di wilayah persekutuan perlu seiring pembangunan sosial dan ekonomi penduduk. Ini termasuk membasmi miskin tegar. Banyak program-program itu, tetapi pertamanya yang kita nak lakukan ialah memastikan bahawa rakyat yang dalam kategori miskin tegar ataupun dalam kategori miskin bandar kita tangani, dan di antara program yang kita laksanakan hari ini seperti yang anda tengok adalah program yang kita namakan Puji. Ini adalah sebenarnya untuk membantu rakyat yang berpendapatan rendah untuk memastikan kelestarian ekonomi mereka. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, bandaraya metropolitan terbesar negara yang menjadi penanda aras prestasi kemajuan ekonomi. Laporan Sofia Nasrun. Selepas diisytihar sebagai wilayah persekutuan pada 1 Februari 1974, Kuala Lumpur tidak hanya membangun sebagai pusat tumpuan ekonomi, tetapi kini dapat kita lihat pelbagai kemajuan infrastruktur dan pengangkutan di ibu kota ini. Perkembangan positif ini secara tidak langsung memacu negara menjadi salah satu kuasa ekonomi disegani di rantau ini. Berdasarkan data Jabatan Perangkaan, pertumbuhan ekonomi Kuala Lumpur mengatasi peringkat nasional pada 2022. Selain merekodkan nilai KDNK per kapita melebihi paras nasional sebanyak RM127,199. Prestasi cemerlang dan sumbangan Kuala Lumpur terhadap ekonomi negara turut diakui Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa. Kuala Lumpur dia memberikan recorded bahawa dia memberikan KDNK yang tertinggi untuk negara kita. Begitu juga Labuan adalah yang kedua tertinggi. Jadi pastinya ini akan seterusnya kita lihat bahawa nak memastikan bahawa wilayah persekutuan ini terus memberikan sumbangan ekonomi yang tinggi kepada negara kita. Dan insya-Allah dalam usaha ini memang kita ada perancangan-perancangan yang telah kita sasarkan untuk khususnya pada tahun 2024 ini dan seterusnya, dan ini pastinya akan meningkatkan juga ekonomi bukan saja wilayah persekutuan. Saya yakin ini juga dapat dirasai oleh negeri sekitarnya. Usaha terus diperkasa untuk memastikan impak pertumbuhan ekonomi negara termasuk di Kuala Lumpur dinikmati segenap lapisan masyarakat. Memang Kuala Lumpur terkenal dengan peluang pekerjaan yang banyak sangat sebab adanya bangunan-bangunan besar pejabat kerajaan ke ataupun contohnya sektor awam, sektor perbankan, macam-macam lah. Teknologi apa semua pun kita agak tak
terkebelakang sangat. Maksudnya kita masih lagi apa yang negara luar ada, kita ada, insyaAllah. Kan macam kata MRT tu ada kan, pengangkutan awam yang moden pun kita ada. So saya tak rasa yang kita ni terlalu tertinggal dengan negara-negara membangun lain. Walau dengan negara jiran pun tak jauh sangat beza kan. So alhamdulillah lah, memang bersyukurlah memang ada ni kat Kuala Lumpur ni. Masa depan KL boleh lagi dengan bilik-bilik baru macam TRX, kita ada pasu bangunan Menara Merdeka. Semua tu saya rasa Malaysia akan makin maju dan juga pelancong akan datang untuk visit KL lah. Fokus kementerian ketika ini menjadikan Kuala Lumpur bandar moden yang mesra penghuni dengan mengutamakan kesejahteraan dan keselesaan hidup rakyat. Selaras agenda Malaysia Madani, pembangunan wilayah persekutuan yang menitik beratkan nilai-nilai manusiawi dalam penggubalan dasar. Wilayah Madani, rakyat harmoni. Sofia Nasrun, RTM. Berdasarkan data Jabatan Perangkaan, pertumbuhan ekonomi Kuala Lumpur mengatasi peringkat nasional pada 2022 selain merekodkan nilai KDNK per kapita melebihi paras nasional sebanyak RM127,199. Prestasi cemerlang dan sumbangan Kuala Lumpur terhadap ekonomi negara turut diakui Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa. Sementara itu, 6 teras pencapaian digariskan Perbadanan Labuan sempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan. Laporan Rohania Ramli. Seiring usianya, Labuan mengecapi kemakmuran dalam aspek pembangunan dan kesejahteraan seiring tema sambutan Wilayah Madani Rakyat Harmoni. Pengiktirafan ilmiah dan pendidikan, sosial dan kemasyarakatan, keusahawanan, seni budaya dan sukan menjadi 6 teras dalam menjaga kebajikan dan kesejahteraan warga Labuan. Untuk di Labuan ini memang kita merangkumi keseluruhan 6 teras itu, walaupun merujuk kepada keadaan ekonomi di wilayah Persekutuan Labuan ini, kita masih lagi cuba untuk berusaha untuk merancangkan lagi ekonomi. Fokus utama dahulu iaitu dari segi infra. Dalam memacu pertumbuhan Pulau Bebas Cukai ini, masalah bekalan air yang sudah berlarutan sejak sekian lama sedang giat ditangani Kerajaan Perpaduan menerusi peruntukan RM300 juta. Ini termasuk penggantian paip usang sepanjang 1.5 km di Pulau Ino. Turut dicadang projek Janakuasa Baharu Petronas untuk menangani gangguan bekalan elektrik berterusan di Labuan. Dalam aspek pembangunan pelancongan pula, satu task force diwujudkan. Tujuannya memperkasa produk pelancongan dalam usaha menjadikan Labuan hub ekonomi, pelancongan dan pendidikan. Isu yang utama perlu diselesaikan dahulu adalah dari segi kemudasampaian dan juga rangkaian perhubungan. Jadi itulah keutamaan kepada Barang Labuan sebelum kita menjurus kepada yang lain-lain. Tapi bagaimanapun dari segi produk-produk pelancongan itu perlu juga diperkasakan, ditambah baik. Di bawah rancangan struktur pembangunan Labuan, konsep bandar pintar, selamat dan mampan giat dilaksana untuk kemudahan semua menjelang 2040. Hayati dan kita bersatu padu dalam kita membangunkan wilayah kita, khususnya wilayah Persekutuan Labuan, bersama-sama dengan agensi-agensi kerajaan. Kita tanam di hati kita bahawa ini adalah sumbangan kita untuk generasi yang akan datang, untuk anak-anak kita di Labuan ini. Jadi kita sama-samalah menjaga Labuan ini selamat, bersih dan indah. 4 dekad usia wilayah Persekutuan Labuan sambut dengan sederhana namun bermakna. Semoga Labuan akan menjadi wilayah yang madani dan juga rakyat yang harmoni. Laporan Rohaniah Ramli, RTM. Met Malaysia keluarkan amaran hujan berterusan tak waspada di Sarawak dan Sabah sehingga Ahad ini. Untuk lagi perincian dan perkembangan cuaca semasa seluruh negara, langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Ruzamin Pilus.
Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Met Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Met Malaysia menjangkakan penumpuan arah angin timburan berlaku di sekitar Sabah dan Sarawak dalam tempoh sehingga ke 4 Februari nanti. Kali ini berpotensi menyebabkan keadaan hujan berterusan di sebahagian kawasan. Oleh itu, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan berterusan kategori waspada bagi kawasan yang ditandakan kuning di Sabah meliputi bahagian Kudat dan juga Sandakan yang berkuat kuasa hari ini sehingga ke 3 Februari nanti. Seterusnya pula di Sarawak, amaran kategori waspada juga telah dikeluarkan bagi kawasan iaitu bahagian Miri dan juga Limbang yang akan mula berkuat kuasa pada 3 hingga ke 4 Februari nanti. Amaran kategori waspada dikeluarkan dengan jangkaan hujan berterusan yang dijangka akan mula berlaku dalam tempoh 1 hingga 3 hari akan datang atau hujan yang sedang berlaku yang dijangkakan berterusan dalam tempoh amaran. Oleh itu, orang awam dinasihatkan supaya sentiasa berhati-hati dengan keadaan cuaca semasa. Seterusnya, kita beralih kepada tinjauan keadaan cuaca terkini. Melalui paparan satelit, pada ketika ini dapat diperhatikan kelompok awan aktif di rantau negara tertumpu di kebanyakan bahagian di Sarawak, di bahagian tengah Sabah, di kawasan Lembah Kelang dan bahagian tengah Semenanjung serta di beberapa kawasan di timur Semenanjung Malaysia. Untuk laporan terperinci, kita beralih kepada gema radar. Diperhatikan pada ketika ini di Sabah dan Sarawak, keadaan hujan di beberapa kawasan dapat dicerap di kebanyakan bahagian di bahagian tengah, pedalaman dan utara Sarawak dengan keadaan cuaca hujan terutama sedang berlaku di bahagian Muka, Bintulu, Miri dan juga Limbang dijangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Manakala di bahagian Sabah pula, keadaan hujan diperhatikan sedang berlaku di kebanyakan bahagian tertumpu di sekitar bahagian pedalaman, Sandakan dan juga bahagian Tawau. Dengan keadaan cuaca hujan terutama yang sedang berlaku di bahagian pedalaman dan juga Sandakan dijangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Seterusnya, pada awal pagi nanti, keadaan cuaca hujan dijangkakan akan lebih tertumpu di sepanjang kawasan berhampiran pantai di sepanjang perairan Sarawak dan juga di bahagian timur Sabah. Kita beralih pula tinjauan cuaca di sekitar Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, keadaan cuaca hujan berserta ribut petir di 1-2 kawasan dicerap di sekitar negeri Johor, bahagian tengah negeri Pahang, pedalaman negeri Terengganu, di negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, bahagian tengah dan selatan negeri Perak dan juga di selatan negeri Kedah. Keadaan cuaca hujan terutama yang sedang berlaku di negeri Selangor, negeri Perak dijangkakan boleh berlanjutan hingga ke awal malam nanti. Seterusnya pula, pada awal pagi, keadaan cuaca hujan dijangkakan lebih tertumpu di sepanjang kawasan berhampiran pantai di timur Semenanjung dan juga di luar pesisir kawasan di negeri Perak dan juga negeri Selangor. Baiklah, untuk mendapatkan info cuaca terkini, boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, X serta YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian daripada saya, Ruzamin Pilus. Assalamualaikum. Saya pun sudah sakit perut ni tu. Kata kita ramai-ramai gotong royong bersihkan kawasan kita. Saya setuju.
Kembali semula dalam Berita Wilayah. Projek Rintis Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi 2.0 SKDS 2.0 bagi sektor pengangkutan darat barangan bermula hari ini dan akan berlangsung selama 2 bulan. Ia melibatkan 6 syarikat perintis dan bertujuan menyediakan mekanisme bagi penyasaran semula subsidi diesel yang dijangka dilaksana dalam suku kedua tahun ini. Kita memastikan kita mempunyai mekanisme yang ampuh. Pertama, untuk memastikan kita melihat keberkesanan sistem itu dan juga kita mendapatkan feedback daripada syarikat minyak, stesen minyak dan juga sektor industri daripada sektor pengangkutan darat barangan tersebut supaya masing-masing melihat sekiranya ada perkara-perkara yang perlu ditambah baik supaya apabila dilaksanakan secara menyeluruh kelak ia boleh berjalan dengan lancar. Kerjasama strategik bersama syarikat swasta akan dipergiat dalam menganjurkan program bagi memupuk perpaduan masyarakat di negara ini. Ini antara langkah penting merapatkan jurang antara rakyat serta memupuk nilai-nilai madani yang menjadi teras kepada pembinaan komuniti rahmah. Kita ingin mengadakan program yang membawa ke semua masyarakat kita bilang kaum. Kita perlu juga melibatkan syarikat-syarikat yang besar-besar yang dapat bantu kita seperti Maidin untuk merapatkan hubungan masyarakat kita yang berbela kaum, berbela agama dan budaya. Itu tujuan kita. Ya, dan tinggal langsung dia akan membawa perpaduan di masyarakat kita. Tahun lepas, 661 program yang bertujuan mewujudkan platform dan tapak integrasi bagi meningkatkan interaksi sosial antara rakyat telah dilaksana. Pihaknya menyasarkan untuk melangkaui angka tersebut pada tahun ini. Usahawan tempatan di Saran teroka dan tembusi pasaran Asia Tenggara. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata ia berpotensi besar kerana jumlah penduduk yang cecah 600 juta orang. Ujar beliau, perniagaan mampu dikembangkan di kawasan itu berikutan pertumbuhan dan permintaan industri di Asia Tenggara. Berucap ketika merasmikan Malam Anugerah Usahawan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor di Pusat Konvensyen Shah Alam malam tadi, Datuk Seri Amiruddin berkata, kerajaan negeri turut sedia ekosistem keusahawanan yang kukuh menerusi pelbagai program pembangunan dan pemberdayaan usahawan. Menyedari kepentingan ekosistem ini, segala keperluan usahawan di Selangor ditambah baik dan diperkasa dari semasa ke semasa. Pada majlis itu, 12 usahawan menerima pengiktirafan dan penganugerahan atas pencapaian serta kecemerlangan dalam keusahawanan. Lebih 4,000 warga ibu kota berselawat malam tadi yang menjadi pembuka tirai pelbagai program bersempena sambutan Jubli Emas Jawi di Masjid Wilayah malam tadi. Mempelbagaikan peranan masjid, salah satu daripada program dirancang. Masjid ini kita pelbagaikan. Kita tidak hanya mengharapkan orang datang ke masjid tetapi masjid keluar, dan kita akan terus melaksanakan program-program ini bagi menunjukkan bahawa masjid sentiasa terbuka kepada pihak luar dan sentiasa peka dengan keperluan, dan kita akan sentiasa mendukung apa-apa jua dasar yang diputuskan untuk kita menjadikan Persekutuan sebagai benchmark kepada masjid-masjid di tempat lain, insya-Allah. Membangun Khairah Ummah dipilih sebagai tema sambutan Jubli Emas Jawi. Guna secara berhemat. Itu pesanan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN kepada orang ramai dalam menggunakan bekalan air. SPAN mendedahkan setiap individu di Malaysia menggunakan kira-kira 201 liter air setiap hari. Laporan terperinci bersama wartawan Kyle Willy Marian.
Penggunaan 201 liter air sehari. Ia melebihi 20% daripada SURE, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Tatkala 4 daripada 10 orang di seluruh dunia mengalami masalah kekurangan air. Orang ramai seharusnya berjimat cermat dalam menggunakan sumber alam itu. Kita mencadangkan kepada pengguna untuk menggunakan air secara berhemat, di antaranya menggunakan di antara 0 hingga 20 meter padu, di mana antara 0 hingga 20 meter padu tersebut ataupun tarif yang dikenakan tu agak minimum. Pelbagai inisiatif diambil pihak berwajib bagi memastikan bekalan air kepada orang ramai tidak terputus. Antaranya usul penggunaan produk cekap air di bawah skim pelabelan produk cekap air oleh SPAN. Itu SPAN juga mencadangkan untuk pengguna menggunakan produk cekap air yang mana berdasarkan eksperimen dilakukan oleh pihak SPAN sendiri dan juga verifikasi dilakukan pihak profesional menunjukkan bahawa terdapat jumlah air dapat dijimatkan sehingga 50% penjimatan melalui penggunaan produk cekap air. Sebagai pengguna yang bijak, langkah penjimatan boleh membantu menangani kesan pelarasan tarif air. Malah, ia juga mampu memastikan bekalan air kekal terjamin. Orang ramai turut disaran berjimat bagi aktiviti seperti mencuci kereta dan menyiram pokok bunga. Aktiviti-aktiviti sebegini akan dapat menjimatkan penggunaan air, termasuklah dengan penggunaan air hujan sebagai air alternatif untuk sebarang tujuan, bukan untuk minum atau makan. Pelarasan tarif air dengan peningkatan 22 sen bagi semeter padu air dilihat masih rendah. Malah, ia tidak dapat menampung kos sebenar penyediaan perkhidmatan bekalan air sebanyak RM1.75 bagi setiap meter padu berdasarkan rekod sebenar 2022. Jadi kita tak melihat sebarang kemungkinan ataupun keperluan untuk berlakunya kenaikan di pihak syarikat ataupun peniaga, disebabkan tarif yang dikenakan ke atas mereka tarif berbeza, iaitu tarif komersial maupun industri yang tidak terlibat pada aktiviti pelarasan tarif bermula 1 Februari 2024. Syarikat operator bekalan air di Semenanjung dan wilayah Persekutuan Labuan dijangka memperoleh unjuran pendapatan tambahan setahun antara RM2.4 juta hingga RM105 juta melalui pelarasan tarif air baharu. Manfaat hasil unjuran pendapatan itu akan dikembalikan kepada rakyat melalui peningkatan mutu perkhidmatan membabitkan pembangunan infrastruktur bekalan air di negara ini. Khaiyal Vilimanian, RTM. Susulan pencapaian positif skuad hoki kebangsaan 5 sebelah pada kempen Piala Dunia di Oman, kabar gembira menanti skuad lelaki dan wanita negara dalam acara tersebut apabila Kementerian Belia dan Sukan bakal menyediakan peruntukan kepada mereka tidak lama lagi. Menurut Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh, pihaknya akan cuba usahakan bantuan kepada skuad hoki 5 sebelah negara. Jelas beliau peruntukan kepada kedua-dua pasukan tidak dapat diberikan sebelum ini kerana kejohanan hoki 5 sebelah Piala Dunia 2024 yang disertai mereka di Muscat, Oman adalah pertandingan baharu. Pada aksi final awal pagi tadi, skuad hoki lelaki 5 negara muncul naib juara pada edisi sulung Piala Dunia Hoki 5 sebelah 2024 selepas tewas 2-5 menentang Belanda. Sementara skuad wanita pula menamatkan aksi di tempat ke-6 selepas tewas 4-8 kepada Uruguay dalam aksi penentuan kedudukan ke-5 dan ke-6 Sabtu lepas. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan hari ini mengenai mini karnival usahawan desa yang menggerakkan para usahawan luar bandar kepada perniagaan yang lebih berdaya maju. Perinciannya kita langsung saja bersama Vani Samaring di Kuching. Silakan V. Ya, terima kasih Zahira. Kira-kira 30,000 pengunjung dengan jumlah jualan RM300,000 disasarkan pada Karnival Usahawan Desa Mini KUD yang berlangsung bermula hari ini hingga 4 Februari di halaman Samarahan, Kota Samarahan.
Program anjuran Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW ini turut melibatkan 5 agensi di bawahnya iaitu MARA, Felkra, Kemas, Risda dan Perda selain mendapat kerjasama pejabat residen bahagian Samarahan dan Majlis Perbandaran Kota Samarahan. Timbalan Menteri KKDW, Datuk Rubiah Wang berkata, lebih 100 usahawan seperti usahawan makanan dan minuman, kraf tangan, pertanian serta fashion terlibat pada mini KUD tersebut. Tujuan utama kita adalah to create lebih ramai lagi usahawan-usahawan luar bandar kepada orang kata perniagaan yang lebih berdaya maju. Di samping kita menyediakan platform marketing, begitu juga dari sudut kita memastikan teknologi baru khasnya dari sudut pendigitalan diambil penekanan oleh usahawan-usahawan kita. Beliau ditemui pemberita selepas program Bual Bicara di Sarawak FM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri KKDW dijangka merasmikan program berkenaan esok. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dijangka menyampaikan beberapa bantuan, antaranya skim pembiayaan kontrak ekspres kepada 39 penerima dengan jumlah bantuan RM6.54 juta, 537 penerima program keusahawanan Sarawak melibatkan RM3.83 juta dan RM889,000 kepada 6 penerima di bawah skim pembiayaan ekonomi desa. Graduan dalam lulusan pendidikan awal kanak-kanak memainkan peranan penting dalam melahirkan kelompok masyarakat yang prihatin, berkebolehan dan bertanggungjawab pada masa hadapan. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, Kerajaan Sarawak sentiasa menyedari pentingnya pendidikan berkualiti untuk semua kanak-kanak kerana ia akan menjadi barisan hadapan dan pemangkin kepada aspek pendidikan seterusnya. Menurutnya, para graduan yang bakal menjadi warga pendidik perlu melengkapkan diri dengan kemahiran tertentu untuk memudahkan mereka menghadapi cabaran pendidikan abad ke-21. Mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup luas, berkemahiran dan mempunyai sikap yang baik dan mempunyai semangat dari segi kefahaman yang mendalam tentang pentingnya pendidikan awal kanak-kanak. Datuk Seri Fatimah berkata demikian pada Convocation College Sidma Sarawak ke-8 di Dewan Majma' Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah Kuching semalam. Beliau menambah Kerajaan Sarawak akan terus memperkasa dan memantau perkembangan profesionalisme pendidikan awal kanak-kanak di negeri ini sebagai usaha meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pengamal dan pengendali dalam bidang berkenaan. Syarikat penerbangan Diraja Brunei atau Royal Brunei Airlines RBA akan meningkatkan kekerapan penerbangannya dari negara itu ke Kuching 4 kali seminggu mulai 5 April depan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata operasi penerbangan adalah pada Selasa, Khamis, Jumaat dan Ahad. Katanya, ia adalah penambahan frekuensi penerbangan yang keempat sejak penerbangan 2 kali seminggu bermula pada Mei 2022, diikuti 3 kali seminggu sejak Disember tahun lepas. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media selepas menerima kunjungan hormat daripada Ketua Pegawai Eksekutif RBA Kapten Sabirin Abdul Hamid di pejabatnya di Petrajaya Kuching. Sementara itu, menurut Kapten Sabirin, jumlah penumpang dari negara tersebut ke Sarawak mencecah 65% ke atas sejak 2022. RBA turut membawa lebih 9,000 penumpang ke Kuching setakat penghujung tahun lepas dan ia dijangka akan bertambah pada tahun ini. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Henry Jinet meminta Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBALB mempercepatkan kerja-kerja membaiki paip air yang bocor di bawah jambatan Buso di Bau. Beliau yang juga aduan Tasik Biru menerusi hantaran di Facebook semalam berkata, kebocoran paip berlaku di dalam sungai di bawah jambatan Buso. Aduan telah dibuat kepada pasukan petugas bencana daerah Bau pada 22 Januari lalu dan pihak JBALB telah cuba untuk membaiki kebocoran tersebut. Walau bagaimanapun dengan kedudukan paip di dalam sungai menyebabkan agak sukar untuk dibaiki dengan kadar segera disebabkan paras air yang tinggi berikutan sering hujan. Sebagai langkah mengatasi masalah gangguan bekalan air, JBALB telah menghantar air menggunakan lori tangki kepada penduduk kampung seberang Buso yang terjejas sementara menunggu kerja baik pulih siap.
Kerajaan Sarawak akan terus membantu usahawan-usahawan di negeri ini dengan melengkapi mereka bukan sahaja dengan prasarana, malah termasuk ilmu pengetahuan. Ahli Dewan Undangan Negeri Daro, Safi'i Ahmad berkata, ilmu pengetahuan dalam bidang keusahawanan juga sangat penting bagi seorang usahawan. Menurut beliau, ini sangat penting kerana bidang keusahawan hari ini sentiasa dinamik dan berubah disebabkan perubahan pasaran serta masyarakat. Maka perkara ini dapat diatasi dan diimbang apabila peserta usahawan ini dibekalkan dengan ilmu pengetahuan terkini yang sesuai dengan masa kini. Beliau percaya perniagaan usahawan ini akan berterusan walaupun perubahan zaman yang berbeza, pendekatan yang berbeza, keperluan yang berbeza. Safi'i ditemui media selepas menyempurnakan majlis penyerahan bantuan keusahawanan mobil kios program peningkatan usahawan Bumi Putra di Dewan Masyarakat Daro baru-baru ini. Ini merupakan satu program peningkatan usahawan Bumi Putra yang berbentuk geran mobil kios kepada usahawan kecil Bumi Putra di kawasan Matu dan Daro untuk membantu dan meningkatkan taraf perniagaan mereka. Sejumlah 20 unit mobil kios telah diserahkan kepada usahawan yang telah dikenal pasti oleh pihak MDMD di kawasan ini. Sementara itu, pada majlis sama turut diadakan penyampaian sijil kursus asas keusahawanan dan kemahiran perniagaan anjuran pihak SEDC dan MDMD. Menurut beliau, Daro semakin pesat membangun dengan pelaksanaan pelbagai projek pembangunan yang secara langsungnya membantu memudahkan urusan perniagaan usahawan tempatan. Ujarnya, usahawan di kawasan itu harus bersedia dari sekarang apabila siapnya projek jambatan Muara Lasa. Ianya bakal menjadi game changer kepada landscape ekonomi penduduk di kawasan tersebut. Selain itu, projek Anjung Usahawan, bangunan pasar tani tetap dan projek tebingan Sungai Daro juga bakal menjadi tarikan utama. Pendekatan yang interaktif dan menarik penting agar RTM kekal relevan dan menjadi pilihan penonton dan pendengar. Untuk kita menarik minat pendengar-pendengar dan juga penonton kita untuk setia bersama kita. Selain daripada kita melaksanakan program-program turun padang, CSR dan sebagainya, tetapi pendekatan yang lebih interaktif, pendekatan yang lebih trending, pendekatan yang lebih mudah untuk diterima oleh khalayak, mudah dan cepat, itulah yang penting. Beliau berkata demikian pada perjumpaan bersama warga kerja RTM Sibu sempena lawatan kerja ke Sibu dan Kapit di RTM Sibu hari ini. Beliau memuji keberadaan RTM Sibu ataupun Sibu FM yang sentiasa dekat di hati pendengar, bukan sahaja di Sibu tetapi juga di luar Sibu. Katanya dengan kaki tangan yang sedia ada, RTM Sibu telah membuktikan segala program dapat dilaksana dengan jayanya. Perjumpaan jalan kali bersama RTM Sibu, beliau turut berkesempatan beramah mesra dan mengambil maklum beberapa perkara daripada petugas RTM Sibu. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama dengan Zahira di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan Zahira. Baik, terima kasih Vi. Paparan dari negeri di bawah payu. Lebih 20,000 banduan jalani pemulihan bersama masyarakat. Laporannya terus saja bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Rita, teruskan. Ya Zahira, lebih 20,000 banduan di seluruh negara menjalani pemulihan bersama masyarakat menerusi program luar penjara yang melibatkan program parol, pembebasan banduan secara berlesen, program reintegrasi penghuni industri dan perintah kehadiran wajib. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsyul Anwar Nasrah berkata, program pemulihan berkenaan sentiasa dipantau bagi memastikan ianya berjalan lancar dan teratur. Sehingga kini pelaksanaannya amat berkesan dan dapat mengurangkan kos pengurusan serta kadar residivis kurang daripada 0.5%. Beliau menyatakan demikian ketika merasmikan Majlis Perbarisan Tamat Latihan Kursus Sijil Asas Pengurusan Penjara Siri 1 2023 di Pusat Latihan Rela Tuaran. Seramai 172 pelatih dari Sabah dan 90 pelatih dari Sarawak berjaya menamatkan kursus selama 23 hari yang mula dilaksana pada 21 Ogos 2023.
Kursus sijil asas pengurusan penjara adalah kursus wajib setiap pegawai penjara lantikan baharu grade KA19 kerana ia merupakan salah satu syarat wajib bagi pengesahan dalam perkhidmatan. Seramai 631 calon peperiksaan SPM yang tinggal di kawasan berisiko banjir di daerah Beluran ditempatkan di asrama bagi memastikan mereka menduduki peperiksaan berkenaan tanpa sebarang halangan yang melibatkan calon SPM di SMK Beluran, SMK Beluran 2, SMK Pamol, SMK Balaban Jaya, SMK Simpang Paitan dan SMK Terusan Sugut. Pegawai Pendidikan Daerah PPD Beluran Syarif Mahada Syarif Atar berkata langkah itu diambil selepas mengambil kira keadaan cuaca tidak menentu ketika ini. Ia juga selaras pelan strategi Kementerian Pendidikan dalam melaksana Ops Payung untuk memindahkan calon SPM ke pusat peperiksaan berhampiran sekiranya terkesan bencana banjir dengan kerjasama Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah. Kita sudah menguruskan lebih awal lah, berhubung lebih awal dengan calon-calon peperiksaan. Kita sudah mengenal pasti juga calon-calon yang tempat tinggalnya ada risiko untuk putus jalan ke disebabkan banjir, naik air ataupun lain-lain kemungkinan yang boleh menjejaskan kehadiran murid, maka kita bekerjasama dengan sekolah dan juga ibu bapa agar calon-calon yang berisiko bencana ni kita dudukkan dia di asrama. Syarif Mahada ditemui pemberita RTM di Pejabat PPD Beluran bagi mengulas mengenai inisiatif diambil untuk membantu calon SPM yang tinggal di kawasan berisiko bencana. Seorang bekas pengarah kanan sebuah syarikat berkaitan kerajaan GLC didenda RM36,000 oleh Mahkamah Session Khas Rasuah Tawau atas pertuduhan menggunakan sijil siap kerja palsu sebagai tulin pada November 2017 hingga Januari 2018. Hakim Jason Anak juga menjatuhkan hukuman itu terhadap Hasnawi Dawi 51 tahun selepas mengaku bersalah sebaik pertuduhan dibacakan. Mahkamah turut menetapkan 3 bulan penjara sekiranya tertuduh gagal membayar denda. Mengikut pertuduhan, tertuduh membuat tuntutan kerja iaitu membekal dan menyediakan tenaga kerja, bahan serta pengangkutan untuk menggantikan lantai bangunan yang reput bernilai lebih RM9,000 pada 30 November 2017. Tertuduh turut curang membuat 2 tuntutan bagi menggantikan insulation pipeline pump bernilai RM9,000 dan RM7,500 pada 11 Disember 2017 dan 19 Januari 2018. Semua tuntutan dibuat di sebuah syarikat GLC di Lahad Datu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 405 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum mengikut Seksyen 406 Kanun yang sama. Tertuduh diwakili Peguam Kamarudin Muhammad Cingki, manakala pendakwaan dikendalikan Pegawai Pendakwa SPRM Nur Syam Saharom. Tanggungjawab mendidik anak tidak seharusnya diserahkan kepada guru semata-mata. Sebaliknya, ibu bapa perlu terlibat sama dengan memantau dan membimbing aktiviti pembelajaran anak di rumah bagi menjamin kecemerlangan mereka. Ibu bapa tidak boleh leka dan harus memainkan peranan yang penting kerana pendidikan di rumah itu yang informal itu penting juga. Jadi jika ini berlaku, maka seimbanglah pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita secara formal dan secara informal. Datuk Muhammad Hamsan berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Hari Apresiasi Tabika dan Taska Kemas Parlimen Libaran 2023-2024 di Dewan Seri Libaran Sandakan. Dalam majlis ini seramai 915 kanak-kanak dari Tabika dan Taska Kemas kawasan Libaran diraikan. Sementara itu, di Kota Kinabalu, Focal Person Kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM Sabah, Muhammad Arif Tun Sakaran mahu Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG sentiasa mencari alternatif bagi meningkatkan kutipan dana PIBG. Menurut beliau, ia penting bagi membantu meringankan beban pihak sekolah untuk menganjurkan pelbagai program melibatkan pelajar terutama di luar kawasan sekolah.
boleh membantu mencarikan mungkin dana-dana daripada luar atau mencari penyumbang-penyumbang untuk meraihkan pelajar-pelajar, kerana pelajar-pelajar ini seharusnya kita raikan kerana kejayaan ini bukan selalu ini memotivasikan kepada pelajar-pelajar kerana mereka diraikan kejayaan mereka. Muhammad Arif ditemui RTM pada majlis apresiasi melibatkan 215 murid tahun 6 SK Sembulan di Kota Kinabalu. Majlis apresiasi ini antara lain bertujuan meraihkan kecemerlangan murid dalam bidang akademik dan kokurikulum. Operasi memadam kebakaran hutan melibatkan kawasan seluas 602 hektar di Kuala Penyu sejak semalam masih diteruskan hari ini. Ia melibatkan kebakaran hutan di Kampung Purun Ulu, Kampung Nukahan dan Kampung Melawaring. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Penyu, Nelson Ponji, ketika dihubungi RTM berkata, setakat ini pasukan bomba telah berjaya memadamkan 40% kawasan yang terbakar, iaitu melibatkan kira-kira 241 hektar menggunakan sumber air terbuka. Menurut beliau, pasukannya mengalami kesukaran untuk memadam kebakaran disebabkan tiupan angin, keadaan hutan yang kering serta kawasan tanah gambut. Sehingga kini punca kebakaran hutan yang bermula pukul 2.16 petang semalam masih dalam siasatan. Dalam pada itu, Nelson menasihati orang ramai agar tidak melakukan pembakaran secara terbuka bagi mengelak berlakunya kebakaran hutan pada skala besar. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Zahira. Silakan. Baik, terima kasih Rita. Kompleks air panas Gadik yang berwajah baharu akan dibuka kepada orang ramai selepas Hari Raya Aidilfitri April depan. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kompleks tersebut dijangka siap sepenuhnya pada 20 Februari ini. Kompleks air panas Gadik yang dinaik taraf dengan konsep Wellness and Spa Resort itu mampu menjadi tarikan pelancong sepanjang tahun Melawat Melaka 2024 TMM 2024. Yang dirancangkan semula untuk menjadikan tempat dia lebih moden, lebih mudah, menjadi tarikan pelancong yang baru, kita sempurnakan dengan pembinaan chalet-chalet yang terbaru ni. Jadi kalau nak tanya expectation itu jauh lebih awal dah ada. Jadi kita hanya menyediakan dan menyempurnakan dalam suasana yang lebih selesa dan baik untuk kehadiran pelancong diraikan di Melaka ni. Projek yang melibatkan kos 18.5 juta ringgit itu dengan keluasan kira-kira 4 hektar itu akan menjadi lokasi produk pelancongan berasaskan kesihatan. Skuad hoki wanita Negeri Sembilan mahu kekalkan kecemerlangan musim lalu. Antara fokus berita langsung dari Negeri Sembilan bersama-sama Azlina Kamarudin. Silakan Azlina. Persatuan Hoki Negeri Sembilan mahu mengekalkan kecemerlangan dalam saingan Liga Hoki TNBMHL tahun lepas. Presidennya Datuk Seri Utama Aminuddin Harun berkata, untuk itu pembaharuan dilakukan terhadap pemilihan barisan pemain yang akan beraksi termasuk memperkenal 5 muka baharu. Antaranya Fazila Sylvester Silin, Anith Humaira Baharudin dan Zati Iliani Muhammad Zubir. Ekoran daripada pencapaian kita pada musim yang lalu, misi kita pada edisi 2024 sudah mestinya untuk mempertahankan ketiga-tiga piala yang kita menangi pada musim yang lalu bagi mencapai sasaran pihak pengurusan pasukan untuk membuat beberapa perubahan terhadap pemilihan para pemain yang bakal membarisi pasukan hoki kita dalam edisi 2024 ini. Beliau berucap demikian pada majlis memperkenal pasukan hoki wanita Negeri Sembilan bagi kejohanan Liga Hoki TNBMHL di Seremban. Tahun lepas, skuad itu muncul pasukan pertama merangkul kejuaraan treble, memenangi Piala Sumbangsih, Piala Liga Hoki Wanita Malaysia dan Piala Vivian May Sos.
Kerajaan Negeri Sembilan bercadang untuk mengadakan Tahun Melawat Negeri Sembilan pada 2025 dan 2026. Menurut Esko Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Nicole Tan Lee Kun, pemilihan tahun 2025 bertujuan membina momentum sektor pelancongan negeri itu terlebih dahulu sebelum diteruskan pada 2026. Kali yang terakhir kita buat Tahun Melawat Negeri Sembilan adalah 1999. Maka kita perlu lebih masa untuk membina momentum. Dan selepas itu pada 2026 dia akan bersama dengan Tahun Melawat Malaysia dengan harapan kita dapat tempias daripada Kerajaan Persekutuan, terutamanya dari segi kita jadi tuan rumah. Kita boleh bid untuk jadi tuan rumah kerana Tahun Melawat Negeri Sembilan dan Tahun Melawat Malaysia adalah tahun yang sama. So dengan harapan kita dapatlah sama-sama berganding bahu untuk menjayakan Tahun Melawat Negeri Sembilan. Beliau berkata demikian di Kampung Jekin, Seremban. Jelasnya, program Suai Kenal juga akan dilaksana bagi merancakkan promosi produk pelancongan negeri. Pemasangan tanglung di sepanjang Jalan Pekan Dangi, Kuala Pilah bukan sahaja dapat menghidupkan suasana Tahun Baru Cina, malah menjadi simbolik perpaduan kaum di kawasan itu. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Johor, Datuk Saiful Yazan Sulaiman, hasil kerjasama Persatuan Penduduk, pemasangan yang dilaksanakan di sepanjang jalan itu mencecah hampir 2 kilometer. Ya, saya tak langsung dengan pemasangan lampu ini, ia boleh kata memeriahkan lagi sambutan Tahun Baru Cina dan juga hasrat saya nak melihat semangat perpaduan di kawasan Dangi ini terjalin erat selepas pembentukan kerajaan baru ini dan ini seperti mana saya kata awal tadi, kali pertama kita memasang lampu yang jumlah yang agak panjang daripada kebiasaannya. Beliau ditemui pada program Semarakkan Tahun Baharu Cina di Johor di Pekan Dangi, Kuala Pilah. Dalam pada itu, cahaya tanglung pada waktu malam akan menjadi daya tarikan buat pengguna laluan Pekan Dangi iaitu Jalan Utama Tampin Kuala Pilah dan Kuala Pilah Bahau. Sekian paparan dari Negeri Sembilan, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Azlina. 2 beradik maut manakala 2 lagi parah dalam nahas pabitkan sebuah kereta dan pacuan 4 roda di kilometer 58 Jalan Sungai Rengit, Kota Tinggi 10.45 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Superintendent Husin Zamora berkata mereka yang maut merupakan pemandu dan penumpang hadapan kereta. 2 lagi yang berada dalam kereta terbabit dan dipercayai ahli keluarga 2 beradik itu cedera parah. Manakala pemandu pacuan 4 roda tidak alami kecederaan. Punca kemalangan masih dalam siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tiada sebarang aduan atau laporan diterima melibatkan pemotongan wang bantuan awal persekolahan BAP oleh pihak sekolah sejak ia diagih di seluruh negara bermula 10 Januari lepas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Woh berkata, Kementerian Pendidikan KPM telah memaklumkan agar bantuan RM150 untuk setiap pelajar itu diterima ibu bapa atau murid bagi meringankan persiapan persekolahan. Dalam pada itu, beliau pada sidang media selepas merasmikan Majlis Penyerahan Cek Curah BAP Negeri Perak di SMK Yuk Choi berkata, KPM akan memuktamadkan perincian penyelarasan sistem pendidikan prasekolah yang diputuskan Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Dan bincang dalam masa yang terdekat dan memberikan maklumat yang terperinci berkenaan dengan pelaksanaannya. Tetapi adalah untuk penjelasan kepada umum bahawa apa-apa keputusan yang dibuat oleh pihak KPM melibatkan prasekolah di bawah KPM sahaja.
Kejohanan edisi ke-20 Lada Langkawi International Regatta Perdana 2024 yang membuka tirai hari ini di Langkawi mendapat sambutan menggalakkan. Lebih 350 peserta tempatan dan antarabangsa menyertai kejohanan 4 hari tersebut. Menurut Timbalan Presiden Perahu Layar Kedah Muhammad Afendi Abdullah, kejohanan tersebut adalah yang terbesar di Asia Tenggara serta mendapat pengiktirafan kelas 3 oleh Persekutuan Pelayaran Antarabangsa. Jelas beliau, Thailand adalah negara paling ramai menghantar peserta bertaraf dunia. Selain itu, ia juga disertai oleh negara China, Taiwan, Korea Selatan, Indonesia, Singapura serta India. Sebanyak 10 kategori dipertandingkan, antaranya Optimis, Laser Standard, Laser Radial, Laser 4.7, International 420, International 470, RS1 dan RSX. Kejohanan berlangsung selama 4 hari bermula hari ini sehingga 4 Februari 2024 di Pusat Latihan Perahu Layar Kebangsaan Langkawi. Universiti Malaysia Perlis UNIMAP bertanggungjawab dan komited menghasilkan graduan yang beretika dalam melaksanakan tugas selain dapat menyelesaikan masalah dan membuat keputusan penting dalam mendepani pelbagai cabaran serta perubahan persekitaran. Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail bertitah sebagai salah sebuah universiti dalam rangkaian Malaysian Technical University Network. UNIMAP akan terus bertindak sebagai penyedia program TVET pengajian tinggi bagi meningkatkan lagi aspek pengajaran dan pembelajarannya. Baginda turut menaruh keyakinan bahawa UNIMAP berupaya merealisasikan agenda pendigitalan TVET dan menjadikannya sebagai antara contoh amalan terbaik oleh universiti di dalam dan luar negara. Demikian titah baginda ketika menyempurnakan penyampaian sumbangan agihan zakat daripada pihak Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS di Surau Universiti Kampus Alam Pauh Putra. Malaysia, negara beriklim khatulistiwa dengan ciri panas dan lembap sepanjang tahun. Ciri khas ini membolehkan pelbagai produk pertanian diusahakan termasuk cendawan tiram yang sentiasa mendapat permintaan tinggi. Ikuti laporan Saiful Adri Sabirun di Tapah, Perak menyingkap perjalanan pengusaha di sana. Hasnizat Abdul Wahab dan suami Muhammad Hatta Ali telah lebih 17 tahun mengusahakan tanaman cendawan tiram secara organik. 3 rumah cendawan didirikan di atas tanah dengan keluasan 5 ekar. Menurut pasangan ini, kawalan kelembapan dan pencahayaan antara faktor yang membolehkan tuaian yang maksimum serta berkualiti. Di sini kita titik beratkan dari segi kebersihan terutama. Kelembapan pun kita jaga juga. Dari segi cahaya, setakat ni kawasan sini memang yalah sebab dia kaki gunung. Jadi cahaya tu tak adalah panas terik sangatlah. Kalau terlalu over sangat panas, kita ada sistem pengairan di sini. Dia akan kita akan buka, dia akan menstabilkan suhu lah. Setiap proses perlu dilakukan dengan teliti, termasuk pemilihan benih cendawan. Lepas buat bongkar, kita kukus selama 8 jam untuk tujuannya bagi mematikan bakteria yang tidak baik yang terdapat dalam bahan-bahan campuran. Kemudian kita benih. Lepas benih, kita peram untuk 60 hari dan barulah kita dapat menghasilkan cendawan macam ini. Campuran dedak padi, habuk kayu getah, kapur pertanian serta 70% air dalam satu adunan mampu menyediakan lebih 3,000 bongkah cendawan pada satu-satu masa. Pengeluaran itu dapat menampung permintaan dari Tapah, Kampar dan Bidor. Selain itu, pemantauan dibuat secara berkala bagi mengelakkan sebarang jangkitan pada bongkah serta menjamin kualiti cendawan yang dihasilkan. Segar. Dia punya kelopak tu cantik, dia punya batang tu, dia punya cabang tu banyak. Dia bukannya ada yang setengah tu satu je, tapi yang ni cabang dia banyak. Hasnizat dan Hatta tidak menafikan industri ini yang ada pasang surutnya. Kunci kelangsungan perusahaan mereka mengekalkan kualiti dan tekstur, termasuk aspek warna dan saiz serta tidak terlalu fokus terhadap margin pengeluaran. Industri itu perlu diteroka dengan penyelidikan yang membolehkan pelbagai produk berasaskan cendawan dihasilkan
sekaligus dapat mengembangkan pasaran. Laporan Saiful Airi Sabiron, RTM. Sebuah blok di Sekolah Kebangsaan Sendrut di Pos Sendrut Kuala Lipis, Pahang musnah akibat kebakaran malam tadi. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang Zulkifli Zakaria memaklumkan tiada mangsa terlibat. Pihak bomba menerima panggilan kecemasan pada 10.29 malam. Bagaimanapun perjalanan ke lokasi kejadian mengambil masa 3 jam 17 minit kerana hanya boleh diakses menggunakan kenderaan pacuan 4 roda. Kebakaran berjaya dikawal pada 3.23 pagi sebelum operasi ditamatkan pada 4.53 pagi. Agenda kurangkan kos sara hidup rakyat melalui jualan agromadani 2024 terus jadi fokus Fama Terengganu. 413 program dirancang menerusi jualan agromadani tahun ini dengan 2 konsep iaitu jualan di tempat terbuka dan di dalam premis. Pengarah Fama Negeri Nukman Hashim berkata ia bakal menawarkan harga lebih murah melibatkan barangan keperluan dengan penjimatan antara 10 hingga 30%. Dan untuk menambah kekerapan tu kita juga mengadakan sebanyak 293 di outlet usahawan kita yang menjual barangan keperluan rakyat lah. Dan di outlet ini juga di jualan agromadani ini juga kita bekalkan dengan beras SST yang dengan harga kawalan RM26. Itu kita masih lagi menjalankan jualan beras. 120 lokasi jualan agromadani dan jualan di outlet usahawan akan berlangsung pada 6 Februari ini di Suragit Dungun. Fama Negeri juga bakal membuka tapak pasar tani baharu di tempat sama pada Mei depan. Sambutan Hari Wilayah Persekutuan di Labuan disemarakkan melalui program Mural Paint by Number yang dilancarkan serentak di 2 wilayah persekutuan lagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Majlis dirasmikan Timbalan Pengerusi Perbadanan Labuan Simsudin Siddiq yang bertempat di Plaza Berpayung Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Salah satu daripada 92 program yang telah YB Menteri Wilayah umumkan hari itu. Jadi ini adalah program pertama daripada 92 program yang dirancang pada tahun ini. Antara simbolik sambutan berkenaan, tapak tangan dicat dengan cat air dan ditekapkan di dinding mural lafaz ikrar rukun negara. Baik, laporan itu mengakhiri berita wilayah dari Sungai ke Segara, Palestin, pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.